Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar. Hari ini kita akan mulakan kelas sejarah untuk kali pertama pada tahun ini. Sejarah mengikut kaedah PDPR. Jadi semua para pelajar harap dapatlah menumpukan perhatian pada video rakaman yang akan saya lakukan ini. Baik, untuk dalam siaran tingkatan 3 ni terdapat 8 bab, tapi untuk kali ini saya akan mengajar bab 1 iaitu kedatangan kuasa barat di negara kita. Murid-murid boleh lihat gambar ni bagaimana keadaan negara kita, iaitu contohnya di Melaka sebelum kedatangan barat. Baik, dalam bab 1 ni, dalam bab kedatangan kuasa barat ni murid, apa yang kita nak belajar ada 4 kemahiran, iaitu yang pertama kestabilan dan kemakmuran negara kita. Okey, yang kedua faktor kedatangan kuasa barat, apakah sebab-sebab mereka datang di negara kita. Yang ketiga, persaingan kuasa-kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Dan yang keempat, perbezaan strategi mereka menguasai negara kita. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan belajar bab 1 kedatangan kuasa barat, iaitu 1.1 kestabilan dan kemakmuran negara kita. Jadi objektif PDPR kita pada hari ini, saya harap setelah habis belajar nanti pada hari ini, murid-murid semua, para pelajar semua akan dapat menerangkan sistem pemerintahan dan struktur sosial sebelum kedatangan penjajahan barat di negara kita. Okey. Baik, kita lihat dulu gambar yang telah saya pamerkan ni. Cuba murid lihat. Okey, apa pendapat kamu mengenai gambar ni? Okey, gambar ni adalah gambar keadaan di mana sebuah negara yang tidak aman akan berlakulah rusuhan, tidak puas hati, rakyat bergaduh. Okey, pada gambar ni lah. Okey, jadi untuk mengekalkan kestabilan kemakmuran negara kita akan sebagai rakyat Malaysia, kita kena tahu tanggungjawab kita. Baik, apakah ciri-ciri kestabilan dan kemakmuran negara kita sebelum kedatangan barat? Okey, ciri yang pertama adalah sistem pemerintahan dan struktur sosial yang sistematik. Okey, seterusnya kita akan lihat ciri kestabilan dan kemakmuran adalah sistem perundangan kita yang tersusun pada masa itu. Kemudian yang ketiga, terdapat hubungan luar yang berkesan. Okey, jadi hari ini kita akan belajar 3 perkara ni. Nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 3. Okey, untuk pembelajaran berikutnya kita akan kupas pula. Okey, nombor 4, memanfaatkan hasil bumi dan hasil alam. Yang kelima, sistem ekonomi yang tersusun. Dan yang keenam, kegiatan intelektual. Jadi hari ini kita akan belajar nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 3. Okey, kita lihat sini. Bagaimana keadaan negara kita sebelum kedatangan kuasa barat. Okey, apa boleh tengok sinilah. Hasil kebijaksanaan pemerintah kita ada pemerintahan yang stabil, rakyat dan pemerintah berganding bahu membangunkan negeri, hasil bumi yang dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi, telah mewujudkan kemakmuran dan juga kemuncak kemakmuran merupakan perkembangan dan kegemilangan kegiatan intelektual. Okey, inilah kestabilan yang kita nak belajar hari ini. Apa dikatakan kestabilan? Okey. Tengok sinilah. Okey, kita teruskan lagi. Baik, inilah sistem pemerintahan negara kita sebelum kedatangan penjajah. Okey, kita boleh lihat gambar raja sistem pemerintahan ni. Okey, banyakkan sistem pemerintahan ni adalah sistem beraja yang diikuti daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Sultanan Melayu Melaka. Kita lihat sini, sultan merupakan ketua pentadbiran negeri. Setiap
negeri mempunyai sultan, mengetuai pentadbiran, lambang kedaulatan. Okey. Okey, dan juga pentadbiran juga dibantu oleh kerabat-kerabat diraja. Jadi sultan merupakan peringkat tertinggilah dalam pemerintahan dan juga struktur sosial masyarakat kita pada zaman sebelum kedatangan penjajah. Okey, di bawahnya adalah pembesar. Pembesar ni terdapat di peringkat jajahan dan juga di peringkat daerah. Pembesar ni biasanya dilantik oleh sultan dan tugas mereka, utama mereka adalah untuk menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan pertahankan kedaulatan negeri. Contoh pembesar ni bolehlah contohnya macam bendahara misalnya, Laksmana, Temenggung, penghulu bendahari dan sebagainya. Dan akhir sekali di peringkat bawah, okey, pemerintahan adalah diketuai oleh penghulu. Penghulu. Penghulu ni akan mengetuai kampung dan mereka akan mendapat arahan daripada pembesar dan juga sultan untuk menjalankan pentadbiran. Okey, kita teruskan lagi bagaimana sistem pemerintahan. Baik, di Negeri Sembilan pemerintahannya adalah berbeza. Okey, berbeza di mana dalam sistem pemerintahan Negeri Sembilan ni, okey, di bawahnya kita dapat lihat anak buah dan ibu sako. Okey, pun ada buapa, ada lembaga, ada undang, kemudian ada yang tuan besar atau yang di-Pertuan Besar. Jadi Negeri Sembilan ni puncak pemerintahan ketua keluarga, ada ketua kerajaan adalah yang tuan besar atau yang di-Pertuan Besar. Okey, jadi Negeri Sembilan ni dia berbeza dengan negeri-negeri yang lain lah. Okey, untuk di Sarawak, kita dapat lihat di Sarawak juga ada pemerintahan, sistem pemerintahannya, iaitu kita dapat lihat terdapat sistem pemerintahan kesultanan dan juga sistem kesukuan. Ini dua sistem pemerintahan di Sarawak sebelum kedatangan kuasa barat. Okey, seterusnya kita dapat lihat di Sabah. Di Sabah murid. Okey, terdapat 3. Yang pertama sistem kesukuan, seterusnya sistem kesultanan dan satu lagi sistem ketua bebas. Terdapat 3 corak pemerintahan di Sabah sebelum kedatangan kuasa barat. Okey. Kita teruskan lagi. Baik, untuk mengekalkan kestabilan negara kita pada masa dahulu, pemerintahan zaman dahulu mempunyai sistem perundangan yang tersusun. Terdapat 2 bentuk sistem perundangan, iaitu yang pertama, undang-undang tidak bertulis. Undang-undang tidak bertulis ni tidak ada bukulah. Biasanya sebagai contoh adat pepatih di Negeri Sembilan. Okey. Kemudian terdapat undang bertulis. Contoh-contohnya adalah seperti hukum kanun Melaka, hukum kanun Pahang dan juga undang-undang 99 Perak. Okey. Jadi sistem perundangan yang tersusun juga membantu kepada kestabilan negara kita pada masa dahulu. Seterusnya, negara kita sebelum kedatangan penjajah juga mempunyai hubungan luar yang amat berkesan. Okay, mereka mengadakan hubungan dalam bentuk ekonomi, politik dan juga sosial. Okey, kita dapat lihatlah antara tujuan mengadakan hubungan luar adalah untuk hubungan diplomatik, mendapatkan perlindungan, memajukan ekonomi dan juga menstabilkan pemerintahan. Contohnya hubungan perdagangan. Contoh hubungan perdagangan antara negara kita pada zaman dahulu dengan Belanda dan juga British. Okey, baik. Sebagai menjana idea pada hari ini, okey, kamu generasi baru, jadi saya nak minta bagaimanakah cara kita boleh mengekalkan kestabilan negara kita. Okey, banyaklah idea-idea yang boleh kamu berikan dan saya berikan contoh di sini, iaitu yang pertama, kita hendaklah mengekalkan perpaduan antara kaum. Okey, hormat menghormati, tak kiralah hormat menghormati antara kaum, masyarakat dan juga menghormati pemimpin. Seterusnya, kita hendaklah menghormati undang-undang negara. Kalau orang tak hormat undang-undang negara, biasanya negara akan jadi huru-hara lah. Dan kita juga hendaklah menyokong segala usaha kerajaan memajukan